حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, hadirin dan hadirat, para alim ulama, hadirin dan hadirat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tamanya kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk malam ni kita solat maghrib secara berjemaah bersama-sama dalam masjid. Sama-sama kita berniat iktikaf dalam masjid ni. Selama mana kita berada di dalam masjid ini, Allah SWT akan memberikan pahala hanya dengan kita duduk saja dalam masjid ini. Sama-sama kita niat iktikaf. Nawaitu i'tikaf fi kat depan ni pun ada. Nawaitu i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Niat i'tikaf. Jadi kita syukur kepada Allah SWT yang menggunakan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Boleh sembahyang maghrib berjemaah. Boleh malam ni kita duduk sama-sama dalam majlis tazkirah, majlis untuk memperingati sesama kita. Sementara kita menunggu masuknya waktu isyak, kita belik-belik sedikit tentang kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan cuba bincangkan setiap bulan daripada kitab Fiqhul Harakah yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi Awang. Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah, kefahaman tentang gerakan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah, risalah dakwah. Marilah kita sama-sama berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang banyak berjasa kepada kita, yang banyak mengurniakan ilmu-ilmu pengetahuan, yang memberi kesedaran kepada kita
akan pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman pada kitab. Dan inilah sumbangan bakti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang setiap bulan kita cuba memperingati melalui perbahasan daripada kitab Fiqhul Haram. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi, kalau tak silap kita berhenti, kita sambung malam ni pada muka surat ke-70. Wahyu menjadi suatu keistimewaan. Dalam perbincangan yang lalu kita telah membincangkan panjang lebar tentang peristiwa bagaimana Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kali yang pertama di Gua Hira, yang mana Nabi SAW berada dalam satu kejutan setelah baginda mengasingkan diri daripada masyarakat yang rosak ketika itu. Ketika baginda berumur 40 tahun, dalam pertemuan yang bulan lepas saya baca sedikit kronologi kehidupan Nabi SAW ikut umur. Kan, umur 6 tahun apa yang berlaku ketika sebelum lahir, ayah dia dah meninggal. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun tok dia meninggal, sehinggalah baginda Nabi SAW berkahwin umur 25 dan seterusnya. Apa yang berlaku mengikut umur baginda Nabi SAW, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum kenabian Nabi SAW. Apabila baginda Nabi SAW berumur 40 tahun, ketika baginda berkhulwah, bersendirian di Gua Hira, Nabi SAW berulang-alik daripada rumah dia. Kemudian Siti Khadijah sentiasa memberikan bekalan kepada baginda Nabi SAW. Kalau siapa yang biasa pergi ke Mekah, tengok di mana letaknya Gua Hira. Kalau nak naik itu lebih kurang 1 kilometer lebih, nak manjat bukit tu, sampailah tempat di mana Gua Hira tu yang begitu sempit. Kita tengok dalam YouTube pun boleh kan? Siapa-siapa yang biasa pergi sana, dia pun buat rakaman tunjuk macam mana keadaan Gua Hira tu yang digunakan oleh Nabi SAW ketika berkhalwah. Ketika itulah malaikat Jibril datang dan memeluk baginda Nabi SAW dan menyuruh Nabi SAW membaca, Iqra, suruh bacalah. Nabi SAW kata, ma'ana biqari'in, aku tak boleh membaca. Memanglah Nabi SAW ini bukan orang yang membaca, orang yang bukan sekolah, dia bukan sekolah. Tak kenal huruf, tidak tahu membaca. Ma'ana biqari'in, aku tak tahu membaca. Ini satu hikmah Allah SWT menjadikan Nabi SAW seorang ummi, seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. Dan apabila disampaikan wahyu kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lalu Nabi SAW yang dalam ketakutan balik rumah, beritahu kepada istrinya yang tercinta, wahai Khadijah, zammiluni, selimutkan aku, aku telah terkena sihir, aku telah ditatangi satu jin datang kepada aku. Baginda Nabi SAW tak tahu, tak pernah jumpa ni makhluk yang sangat hebat, yang menakutkan ketika itu. Kalau kita duduk dalam gua seorang-seorang, tiba-tiba datang makhluk, datang peluk kita. Baginda Nabi SAW pun manusia biasa ketika itu kan, yang ada perasaan takut, cemas.
Itulah yang berlaku, yang kita telah bincangkan dalam bulan lalu. Peristiwa wahyu ni merupakan peristiwa yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Para orientalis cuba nak memesongkan fakta-fakta tentang peristiwa ini. Kenapa? Kerana Islam kita ni bergantung kepada wahyu. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran Karim yang kita baca setiap hari, yang kita baca suratul Fatihah, kita baca surah apa-apa dah, semua surah-surah ni adalah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu. Kalau peristiwa yang pertama ini berjaya dipesongkan oleh musuh-musuh Islam, maka mereka telah berjaya merosakkan umat Islam dengan kata manusia ini tidak perlu bergantung kepada wahyu. Waktulah heboh. Dan minggu lepas, 2-3 minggu lepas, Siti Kasim kan, yang tidak percaya kepada wahyu, dia kata Tuhan ini adalah getaran. Ikut suka dia getaran. Siapa yang bergetar baik, dia jadi Tuhan yang baik. Dia dapat Tuhan yang baik. Semua berfikir ikut akal. Sedangkan peristiwa wahyu ini adalah peristiwa yang benar, yang pasti, yang kita yakini. Kerana inilah merupakan pegangan yang kita duk pegang selama ini, iaitu Al-Quran Karim. Inilah satu bab Tuan kitab disebut tentang wahyu menjadi suatu keistimewaan. Dengan menerima wahyu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai asas yang meyakinkan lagi hakikat kebenaran ajaran yang dibawa sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru wahyu menjadi suatu hubungan yang hanya didapati oleh Rasul-Rasul alaihi salam dan menjadi pembeza di antara suatu yang dicapai oleh akal dengan perkara yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana terjamin kemurnian dan kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai oleh kepintaran manusia semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudian daripada. Ayat 163 daripada surah An-Nisa. Ayat ini menerangkan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang enggan menerima kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mereka percaya kepada Nabi Musa sebagai nabi. Mereka percaya kepada Nabi Isa sebagai nabi. Mereka percaya kepada Nabi Nuh. Mereka percaya kepada Nabi Yaqub. Mereka percaya kepada nabi-nabi yang lain, Ishak, Yusuf, Yunus dan semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana perasaan iri hati, perasaan dengki, kita dah sebut dah sebelum ni kan, daripada jalur mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan, nabi-nabi sebelum ni semua daripada Bani Israel, daripada jaluran Nabi Ibrahim. Dia ada anak Ismail dengan Yaqub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dari jaluran Nabi Ismail. Tak ada nabi antara tu. Tetapi sebelah Nabi Yaqub ni banyak nabi-nabi. Nabi Yusuf, semua nabi-nabi sampai Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam adalah daripada kaum Yahudi.
Jadi mereka dengki. Kenapa Nabi akhir zaman ni bukan daripada kaum mereka, tetapi daripada Arab Quraisy yang terkenal dengan masyarakat jahiliah, terkenal dengan masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat yang membuat perkara-perkara yang jahiliah, yang bunuh anak tanah, anak hidup-hidup. Sedangkan ketika itu kira-kiranya Yahudi ni kira orang yang hebat lah. Banyak nabi-nabi lahir daripada kalangan kaum Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti wahyu yang diberikan kepada Nabi Nuh. Sama seperti nabi-nabi sebelum ini. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi sebelum daripada ni. Nak beritahu kepada Yahudi. Allah SWT menjawab kepada kaum Yahudi. Wa auhayna ila Ibrahim, dan wahyu ini juga kami turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ismail, kepada Nabi Ismail pun diturunkan wahyu ini juga. Wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq juga diturunkan wahyu. Wa Yaquba wal asba, dan kepada Nabi Yaqub dan juga anak-anak cucunya. Wa Isa, dan Nabi Isa. Orang Yahudi kenal Nabi Isa. Wa Ayyub, dan Nabi Ayyub. Orang Yahudi kenal Nabi Ayyub. Wa Yunus, Allah SWT sebut nama-nama seorang-seorang Nabi ini. Wa Haruna, wa Sulaimana, wa ataina Dauda Zabura, dan kepada Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Allah SWT sebut setiap nama-nama Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipercayai oleh kaum Yahudi. Tetapi kenapa kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna auhayna ilaika, kami pun dah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu yang sama, yang mengajak manusia seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah SWT memberikan risalah Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini dan diberikan kepada juga Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terdiri daripada pelbagai kaum, yang terdiri daripada pelbagai tempat, yang terdiri daripada pelbagai masa, pelbagai zaman, semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu. Samalah juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita cintai, yang kita beriman kepadanya sekarang ni, yang kita ikut ajarannya sekarang ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia dipilih? Mengapa nabi-nabi ini dipilih di kalangan manusia? Kenapa wahyu ini diturunkan kepada manusia, tidak kepada malaikat? Kan, malaikat jadi nabi, ataupun ada makhluk-makhluk yang hebat-hebat lagi menjadi nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih manusia. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Anbiya ayat 7, dalam surah 70 ni, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidak kami utuskan sebelummu melainkan kepada orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah kepada ahli-ahli zikir, kepada pendeta-pendeta kamu, orang yang berilmu di kalangan kamu, sekiranya kamu tidak mengetahui. Rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan rijal, lelaki, dan ianya adalah seorang manusia yang makan macam kita, minum macam kita, hidup macam kita. Sebelum ni kita pernah
sebut bahawa Nabi SAW adalah seorang peniaga, membawa barang dagangan, seorang manager yang telah dilantik oleh Sayyidatina Khadijah yang akhirnya berkahwin dengan baginda Nabi SAW, menjalani kehidupan manusia biasa, berjalan-jalan di pasar, supermarket, beli barang, bermuamalah, manusia biasa. Kerana apa? Untuk menjadi contoh kepada kita. Andai kata Nabi ini di kalangan malaikat, kita nak malaikat pun kita tak nampak, macam mana kita nak jadikan contoh? Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Aku utuskan Nabi di kalangan lelaki, Nabi-Nabi di kalangan lelaki. Kemudian Allah SWT kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli-ahli kitab. Masyarakat Quraisy nak mendapatkan kepastian tentang perkara ini, tanyalah ahli-ahli kitab. Dan seperti nama nabi-nabi yang kita sebutkan sebentar tadi, semuanya adalah di kalangan manusia yang ada sifat-sifat manusiawi, makan, minum, berkahwin, beranak, berniaga, menggembala kambing, mencari rezeki. Di kalangan mereka ada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri pun berperang. Ada kalanya mereka menang, ada kalanya kalah, dan menjadi panduan kepada umat selepas daripada ini. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi di kalangan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utuskan sebelummu seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah oleh kamu akan aku. Inilah antara maudhu' ataupun perbicaraan tentang wahyu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Wahyu ini nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah kamu akan aku. Inilah kata-kata Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, nak menunjukkan bahawa percaya kepada Rasul penting, dan percaya bahawa wahyu ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul penting. Kerana itulah terletaknya perkara yang penting dalam kehidupan kita, iaitu akidah kita, pegangan kita, tauhid kita, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan, kalau sudut maksud dia, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita mengaji ilmu tauhid, la ilaha illallah, maknanya Allah jualah Tuhan. Allah lah sahaja Tuhan yang kita sembah. La ilaha illallah, Allah jualah Tuhan. Dari mana perkataan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi perkara akidah kita kena dalami, kita kena fahami, dan ianya tidak boleh difahami melainkan kita mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa peristiwa wahyu ini, penurunan wahyu ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Banyak kitab-kitab akidah tauhid yang dihasilkan oleh tok guru kita, para ustaz kita. Di masjid ni pun mungkin ada mengaji juga kan, kitab tauhid, mengenali Allah Subhanahu wa taala,
sifat 20, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Jadi kita kena mengenali Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengabdikan diri kita kepadanya. Sekurang-kurangnya adalah satu kitab tauhid yang kita mengaji dengan tok guru kita, kan? Kitab Faridah ke, kitab Baqarah ke, kitab-kitab yang moden pun banyak, kan? Kitab-kitab kuning pun banyak, kitab-kitab moden pun banyak. Antaranya yang dikarangkan oleh bekas mufti Sabah, kan? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah ini.